Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Syariat itu adalah seperti kapal. Bait yang kelima, muka surat yang ke-13 bagi Jawi, muka surat yang ke 100 apa ni? Muka surat yang ke muka surat yang ke-77 bagi Rumi. Muka surat 77 bagi tulisan Rumi, hak Jawi muka surat 13. Bait yang kelima, rangkap kelima. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun. Syariat itu adalah seperti kapal, manakala tariqah pula adalah seperti lautan. Kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Jadi tariqah adalah seperti lautan, kemudian haqiqah adalah seperti permata yang tinggi nilainya. Sekarang Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir masuk kepada menerangkan misal yang diberikan oleh kaum, yakni para ulama sufi, yang diberikan oleh Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir tentang gambaran ataupun hubungan di antara syariat, tariqah dengan haqiqah. Iaitu dengan disebutkan bahawa syariat ini disamakan seperti kapal, pada menunjuk bahawa dia sebab kepada sampai kepada tujuan. Nampak tak? Manakala tariqah pula digambar seperti lautan, kerana dia adalah tempatnya tujuan. Tempat tujuan tadi adalah di lautan tersebut. Dan haqiqah pula adalah seperti dur, permata, yang mana bermanfaat dan bernilai tingginya, yang tinggi nilainya, dan tidak ada seorang akan sampai kepada hakikat tersebut melainkan setelah dia sampai ke tempat untuk mengambil hakikat tadi, iaitu lautan tariqah. Dan dia tidak akan sampai ke lautan tersebut dengan baik kalau dia tidak naik dengan sampan dan juga kapalnya syariat. Itu gambaran dia. Jadi kalau nak dapatkan permata haqiqah, mesti melalui lautan tariqah. Nak melalui lautan tariqah, mesti naik kapal syariah. Kalau tak naik kapal syariah, tak akan sampai kepada lautan tersebut dengan baik, dan kemudian tidak akan dapat untuk kita mengambil permata yang mahal tadi. Sebahagian ulama lagi bahaskan dan juga misalkan haqiqah syariah dengan tariqah ni dengan buah nyok. Buah nyok, dia punya kulit dia adalah syariah. Syariah kulit dia. Isi dia tu adalah tariqah. Manakala bila mana kita dah perah, ambil santan dan juga sampai keluar dia punya minyak, minyak dia tu adalah haqiqah. Minyaknya adalah haqiqah. Dia adalah perahan daripada tariqah tersebut. Boleh itu maksudnya. Jadi seorang tidak akan dapatkan minyak kalau dia tidak dapatkan isi. Nak dapatkan isi tadi, mesti ditutup dengan kulit syariah yang baik. Barulah isi dia akan jadi elok, dan baru keluar minyak yang baik dan juga santan yang elok. Kalau tidak, tak ada santan nanti, kering. Itu biasa. Dan itu persamaan ataupun gambaran syariat tariqah dengan haqiqah. Tamam. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jila. Kemudian Syekh syarahkan satu persatu. Apa dia makna syariat, apa makna tariqah, dan apa makna haqiqah. Kata Syekh, fa syari'atun akhdhun bidinil khaliqi. Syariat itu adalah berpegang dengan agama sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jila, serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kedua-duanya adalah jelas. Jadi bila mana Syekh dah terangkan tentang misal yang disebutkan
oleh Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir, maka beliau mula menerangkan pula tentang maksud bagi syariah. Yang dimaksudkan dengan syariah apa dia? Iaitu dengan mengambil dan mengikuti jalannya Allah, jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dengan cara melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Nah, sebab tu kata Imam Ali bin Hini rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, Imam Ali Hini kata apa? Asy-syari'ah ma warada bihi taklif. Syariat ini apa yang padanya taklif. Wal haqiqah ma hasala bihi ta'rif. Hakikat pula adalah sesuatu yang menghasilkan dengannya pengenalan. Faham? Syariat taklif, haqiqah ta'rif. yakni kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan syariat ni untuk apa? Untuk mencapai kepada hakikah. Itu tujuan dia. Maka nak mencapai kepada hakikah, perlu kepada tariqah, perlu kepada guru yang membimbing untuk sampai kepada peringkat syariah tersebut, pada hakikah tersebut. Nah, jadi fasyari'atu muayyidatun bil haqiqah. Nah, syariat tadi dikuatkan dengan hakikah. Sebab tu orang yang sampai kepada hakikah, maka syariat dia akan kuat. Kerana dia dah nampak benda yang sepatutnya. Nah, wa al-haqiqah muqayyadatun bisyariah. Tapi hakikah ini terikat dengan syariat. Hakikat terikat dengan syariat. Wasyariah wujudu af'al lillah wal qiyam bi syurutil ilmi biwasitatir rusul. Wal haqiqah syuhudul af'al billah wal istislam li ghalabatil hukmi bi taqdirin la biwasitah. Comel ayat ni. Faham tak? Tak payah syarah apa no? Jam. Syariat katanya apa dia? Wujudul af'ali lillah. Jadi wujudnya perbuatan kita ni kerana Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal qiyam bi syurutil ilmi, dan juga kita menjalankan dengan syarat ilmu biwasitatir rusul. Dan ilmu tadi didatangkan dengan melalui rasul. Maka syariat apa dia? Syariat wujudul af'al lillah. Kita buat amal untuk Allah. Faham? Wal haqiqah syuhudul af'al billah. Manakala haqiqah adalah syuhudul af'al, memandang kepada fi'il tadi billah, ay bisababillahi subhanahu wa ta'ala, sababiyah, kerana Allah subhanahu wa ta'ala, daripada Allah. Jadi masa ketika mana orang tadi sampai kepada peringkat haqiqah, nah, dia akan memandang semuanya Allah pada waktu itu. Sebab tu Sayyidina Al-Imam Yazid Ibrahim Adham rahimahullah radhiyallahu anhu, satu hari dia lalu di pasar, dia tengok ada orang jual daging, teringin nak makan daging. Maka waktu tu ghalaba alaihi nafsu. Nah, nafsu dia pun waktu tu kata teringin nak makan daging. Kita pun biasa tak ada masalah, dah lama tak makan daging, daging panggang, daging bakar pula. Nah, nasi Arab pula. Oh, nah, gitu. Ni ada token nasi Arab balik kan. Dia kata nak buat ni apa ni, perniagaan dari sini, Allah alam kan. Nanti kita maklum. Kau sampai nak tempah bukan free. Tuan-tuan ni semua nak free, semua ni jenuh lah. Saya sebut zawiyah ya, free tu. Terima kasih banyak ni yang bagi apa ni, kemah pula, ada 3 kemah lagi. Nah, dan kemudian tambah lagi kursi, ada 200 kursi lagi tambah. Tapi ada itulah, kira ada mereka tak guna lagi lah belakang tu. Alhamdulillah. Jemaah kita asalnya di sini 50 orang dalam rumah. Asal mula-mula kelas pertama. Ada ni yang kelas-kelas pertama duduk depan ni lah. Ustaz depan ni kelas pertama, 50 orang. 50 orang tu. Sayang dia tak tulis nama. Tidak boleh jadi sejarah tu. Sejarah 50 orang pertama. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, saya dengar cerita dia buka majlis ta'lim dia di Darul Murtada tu, katanya mula mai 17 orang je di Masjid Al-Hidayah, dekat dengan apa ni, KL, dekat Wangsa, dekat EU4 kalau tak silap saya. Masjid Al-Hidayah EU4. Saya pernah ceramah di masjid tu, kuliah apa ni, Ramadan. AJK masjid tu cerita, Habib Ali mula di sini ustaz.
17 orang ke berapa belah orang saja. Kemudian naik peringkat, naik sampai kepada 3,000 orang. Sekarang majlis mingguan dia dan bulanan 3,000 orang sekali yang hadir. Nah, kita mula 50 orang, alhamdulillah. Kemudian masuk minggu kedua 100 orang. Masuk minggu ketiga 150. Dan hari ini dah dekat 400 orang hari ini. Baik, kita tengok dengan kursi dah 300 lebih. Kursi ada lebih lagi. Tengok kursi taklah berapa orang. Nah, tu tak kira kosong gitu. Kira ada lah tu, kira ada jin. Kursi tu kita kira sekali lah. Ni tak kira lagi dengan ni apa ni semut-semut yang duk dengar apa semua kali tu. Aneh-aneh yang duk ada kat bawah tu. InsyaAllah, moga-moga dengan berkat tuan-tuan semua yang hadir, moga Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada tempat ni. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dengan ikhlas semua yang hadir ni. Ni kira cepat ni, baru 4 bulan. Baru 4 bulan kita rancang untuk zawiyah ni. Dan tuan-tuan tengok apa yang ada sekarang ni lah. Ni baru 4 bulan ni. Proses ni berlaku ni dalam 4 bulan. Alhamdulillah. 4 parking pun besar dah. Tapi akan ada bangunan lah, bukan hak ni lah sampai 4 tahun. Lagi 4 tahun macam ni saja. Dan kita akan buat nanti masjid sebelah ni semua nanti ada. InsyaAllah. Tuan-tuan doa lah bagi segera perkara tersebut. Tapi itulah macam kita beritahu lah. Bila tambun ni dia ada masa. Jadi janganlah lepas kita tambun nanti ni tengok-tengok 2 hari lepas tu nak suruh buat bangunan dah teruk lah. Baru tambun. Tak kira tambun-tambun kata, "Hei ustaz ni dah tambun kat 2 bulan dah tak buat apa lagi ni. Hei duk guna duit orang bah. Buat elok lagi." Nah. Tambun kurang-kurangnya setahun untuk bagi kuat. Kalau tidak tergantung bangunan nanti. Bangunan akan jadi tergantung dengan piling tu. Bila tergantung dengan piling lagi teruk nak kena bayar. Siapa nak bayar? Hak kata tu. Hak kata tak bayar pun. Bohong lah. Dia sembang je terah. Nah, hak balut tu saja baru ni dia cerita. Tu tempat balut dia saja tu. 135,000. Bayangkan kalau nak piling nanti ni. Piling tu saja sampai berapa ratus batang. Nak kena balut setiap batang tu dengan 35,000. Harga dia lebih mahal daripada masjid tu nanti. Nanti akan merugikan juga ni harta orang ramai. Sebab tu kena sabar. Dia akan ambil masa setahun untuk nak bagi kuat tanah ni, baru boleh buat masjid. Ni saya cerita kat sini sebab di sini hak ni akan jadi penyampai ni. Nanti kau dengar suara tu, apa ustaz tu buat ni? Hang cakap elok lagi, hang pi kuliah Jumaat pun tak pi. Dia kena tambun setahun dulu. Bagi hujan turun, bagi kena kuat tanah dulu, baru dia akan tetap padat bangunan tu dulu. Kalau tidak nanti dia akan meleret bangunan tu. Bangunan tu dia akan tarik nanti. Dia akan jadi merekah. Habis dia duit orang. Kita ni guna duit orang. Duit tuan-tuan yang bagi tiap-tiap minggu. Tuan-tuan ni bagi tiap minggu ni, saya tak payah pergi mana dah sebenarnya. Tak payah duk pergi kutip sumbangan dah. Bukan saya berguna duit kat saya. Saya tak perlu nak pergi kutip sumbangan tempat lain dah. Padang orang kampung lah. Orang kampung punya sumbangan sakan daripada masjid besar-besar di tempat lain tu. Saja nak abang ni daripada dengar live ni. Orang kampung bagi sakan lagi. Tak kurang pada 1,500 tiap-tiap minggu. Tak kurang. Kadang-kadang sampai kat 2,000 sampai. Orang kampung saja bagi. Ada masjid besar-besar saya pergi 400 ya. Tapi saya tak pergi duduk kat kampung ni buat kuliah Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat. Esok main lagi. Esok hari Jumaat juga. Abang lain tu. Abang tak. Dan duit orang kampung ni InsyaAllah moga lagi berkat. Sebab ibu ayah semua kau orang senang motong. Tapi duit tu dah simpan siap dah nak bagi, nak buat meja, nak buat masjid, nak buat tempat ni apa semua dia. Duit tu yang duit dengan susah ni lebih berkat daripada duit orang bagi waktu dia senang. Faham tak? Maksudnya siapa yang bagi waktu dia senang baru nak bagi. Sebab tu jangan tunggu senang baru nak bagi. Bukan kempen suruh bagi ni dah. Saya ni ada saya pedih cakap macam tu. Saya tak suka sangat dia sebut-sebut minta ni, tak suka. Tapi orang panggil dengar cerita lah. Mak orang zaman lah kan suka masuk saham, suka main saham semua. Dia kata, "Ustaz, doa bagi saya kaya, nanti saya akan bantu Ustaz." Tak payah tunggu kaya. Waktu law pun kena bantu dah. Nak tunggu kaya pun nak bantu. Lain lah memang dah kaya dah, lepas tu dia bantu tu lain. Ni kadang-kadang dan tunggu kaya baru nak bantu. Waktu tak ada apa ni pun dia tak bantu dah. Waktu kaya dia lupa kan. Dia ingat benda lain pula. Kereta ada berapa biji nak kena bayar. Rumah ada berapa biji lagi tu saya nak kena renovate balik. Dia tak fikir lah. Lepas tu saya duk cerita kan ada seorang lelaki
Bill Gates. Ni saya cerita selalu cerita ni. Saya jadi inspirasi cerita ni. Bill Gates orang paling kaya dalam dunia. Waktu sebelum dia kaya, dia duk pi ke satu negeri ni di Eropah lah, di Amerika lah. Dia naik kapal terbang pi negeri tu. Sampai di airport negeri tu, turun saya di airport, dia akan beli seorang bak. Sementara nak tunggu kereta ke apa semua main ambil dia tu. Ni waktu tak kaya lagi ni, biasa lagi. Dia duk beli seorang bak dekat seorang orang tua ni. Sampai negeri tu dia akan beli kat orang tua tu. Beli 9-10 seorang bak. Orang putih dia banyak seorang bak. Kita utusan Melayu, utusan Malaysia, Berita Harian, Metro, Sinar Harian lagi, Harakah lagi, Suara di AP. Beli pi lah semua kan. Nak baca tengok dia kata apa. Beli semua. Dia beli semua. Sebab dia suka baca semua. Jadi bila dia beli semua tu, jenis beli duit pecah tak tengok. Beli dulu, ambil dulu, tengok cek duit pecah tak ada. Semua duit besar. Dia kata kat lelaki ni, duit pecah tak ada ni, dia kata. Lelaki tu pun tak ada duit pecah. Apa lelaki tu kata? Hak tua ni kata, orang tua ni kata, tak apalah, saya hadiah kat kamu. Ambil baca. Dia tak ada, saya tak mau. Sebab saya tak boleh bayar. Duit pecah tak ada. Dia tak ada, ambil, saya hadiah. Berlaku lagi peristiwa tu beberapa bulan selepas tu. Dia main lagi negeri tu, berhenti, pergi beli lagi dekat orang tua. Pun tak cek lagi tengok ada duit pecah ke tak ada. Tak ada pula lagi kali yang kedua. Ambil dulu, orang tua tu kata tak apalah, ambil lah, saya hadiah. Kali yang kedua. 10 tahun ataupun beberapa belas tahun lepas tu, dia jadi orang paling kaya dalam dunia. Bill Gates. Tuan-tuan kenal tak? Pakcik kenal tak Bill Gates ni? Sebut pi lah malam ni, hari ni kenal. Tak kenal tak apa, kenal Nabi lagi elok. Tapi hari ni saja nak sebut je. Nak cerita dia. Jadi bila dah 10 tahun, beberapa belas tahun selepas tu dia jadi orang paling kaya dalam dunia, maka bila dia dah kaya tu dia teringat. Siapa yang paling dia teringat? Teringat kat orang tua. Ni cerita ni dia sendiri yang cerita. Dia teringat kat orang tua tu. Terus dia terbang pergi negeri tadi, cari balik. Tapi dah beberapa belas tahun dah. Orang tu pun dah tua dah. Cari tak jumpa. Dia cari juga sampai beberapa bulan. Baru dah jumpa orang tua tu. Orang tua tu tak jual seorang bak dah. Orang miskin. Dan dia jumpa orang tua tu lepas beberapa bulan. Dan dia tanya kat orang tua tu, pakcik kenal tak saya? Dia kata siapa tak kenal? Bill Gates. Orang paling kaya dalam dunia, tak apa siapa tak kenal. Kamu orang paling kaya dalam dunia, Bill Gates. Dia kata. Pakcik tahu tak pakcik buat apa dekat saya? Saya ingat, dia kata. 2 kali saya nak bagi suara bak kat kamu. Free. Hadiah, dia kata. Dia kata pakcik nak apa? Pakcik bagi tahu je pakcik nak apa sekarang. Saya akan tunaikan hajat pakcik. Kalau kita nak apa waktu tu? Kalau Bill Gates mai jumpa saya waktu tu lah, Allah Akbar. Saya kata nak satu ya. Pondok saya bagi siap dalam 2 hari. Itu ya. Nah, tak minta dah kat orang kampung, tak minta kat orang lain. Saya nak duit banyak tu je. Syekh saya pernah tanya kat saya, Muhammad, kalau kamu dapat 100 juta dolar, kamu nak buat apa? Syekh pernah tanya kat saya. Syekh Ahmad Mamduh. 100 juta dolar tu dia banyak je. Saya kata pertama saya nak bangun pondok. Pondok saya nak buat dulu. Dan saya nak beli kitab banyak-banyak. Nak buat maktabah paling besar dalam dunia. Syekh kata, macam aku sebiji, dia kata. Yang pertama nak buat madrasah, yang kedua beli kitab. Biji. Otak itu dulu. Nak beli, nak buat pondok, nak beli kitab. Tu kitab, tuan-tuan tengok dalam rumah saya ni. Hak ni yang sebahagian je bawa balik ni. Hak dalam rumah saya ni ada baru 40 kotak dalam rumah saya ni. 40 kotak Marlboro. Kotak Marlboro besar tu. Hak ni baru 40 kotak. Dalam perjalanan duk balik dalam kapal terbang, dalam kapal laut ni dah hantar dah. Mau tak sampai lagi. Ada lagi 75 kotak. Lebih kurang dekat satu kontena. Hak tu kitab saya pun tak tahu nak letak kat mana. Tumpang rumah tuan-tuan lah nanti. Ya. Tak tahu nak letak kat mana dah kitab tu. Nak kena sewa satu rumah lagi pula beda nak letak kitab saya. Tu 75 kotak. Hak tu yang ada ni tu tak beli lagi. Ni terlalu beli lagi ni. Beli kitab lagi. Nanti maktabah ada 3 maktabah di sini, di Pedu ni. Maktabah dalam rumah ni satu, maktabah dalam tu satu, maktabah di atas masjid satu. Ada maktabah lagi satu. Ada 3 maktabah nanti untuk baca kitab saja. Tuan-tuan tak baca saya tak tahulah. Orang Pedu kalau tak alim, jangan mengaku orang Pedu. Kitab saja. Banyak kitab ni. Jadi bila Bill Gates tanya macam tu dekat orang tua ni, pakcik nak apa?
Nah, yang saya akan tunaikan waktu ni juga. Saya akan bagi apa yang pakcik nak. Apa kata orang tua ni? Orang tua ni kata, kamu nak bagi dekat aku, kamu nak bayar balik kepada aku sebab aku bagi kat kamu 2 kali surat khabar tu. Kamu tahu tak, aku bagi waktu aku tak ada apa. Dan kamu nak bagi dekat aku ketika kamu dah ada apa. Tak akan sama pemberian kamu dengan pemberian aku. Betul tak? Orang yang tak ada apa waktu dia bagi, tu lebih berharga daripada orang yang dia dah banyak, kemudian dia nak bagi pada waktu tersebut. Tak sama. Ya, masing-masing dengan kedudukan masing-masing. Cuma sekarang ni, pada situasi itu, kata dia nak bezakan di antara dia dengan Bill Gates. Kamu hanya nak bagi. Boleh tak Bill Gates nak bagi saya RM10 waktu tu? $10 dengan harga 10 surat khabar tadi. Kalau surat khabar tu jatuh 1.5 kupang, maksudnya kalau gabung semua baru $5. Bagi $10. Lebih tu ambil kat pakcik. Boleh tak? Boleh dia nak bagi sebab dia boleh naik ke batu abang. Tapi dia kata duit pecah tak ada. Duit pecah tak ada je. Ni ada 10 ni, duit pecah tak ada. Pakcik tu kata, ha tu nak buat macam mana? Tak apalah, ambil ke hang lah. Oh tu ke? Ha tu tak apa, tu masih banyak. Ada jenis tu. Betul. Ada orang macam tu, tapi mungkinlah Bill Gates tak ada langsung, tapi dia kata dia ada duit waktu tu, cuma dia tak bagi duit tu. Kita kalau pergi kedai, kita beli duit tu RM5, kawan tu tak ada duit pecah. Nah, kita ada RM10 waktu tu. Tapi ada dalam poket ada lagi 200-300. Ada kita nak bagi tak? Apalah, ambil lah. RM10 ni ambil. RM5 tu hadiah untuk anak-anak pakcik. Kawan jual petai pun minta kurang sampai jadi free. Pergi beli petai tepi jalan. Dah lah petai kawan tu nak ambil pun teruk dah. Lah kalau dia letak harga lebih sangat pada waktu dia tu tak elok lah. Lepas tu peniaga kena juga ada minta kurang dengan dia. Kalau tak minta kurang, dia akan jadi tamu. Ini kata guru kami Syekh Yusri sebut macam tu. Kalau orang meniaga, kena ada juga minta kurang saja. Boleh kurang sikit tak? Dia kata, tak boleh lah kot. Tak apalah, saya kurang sikit lah. Dah abang minta, saya kurang sikit lah. Orang kata, takut lagi kita pergi beli tu. Ni RM4, ni RM4 ni. 40 noh? Mana 40? Weh, dia tahu syok macam ni. Tak minta, tapi kalau kata 40 noh, boleh kurang sikit kot. 35 boleh kot. Wish, tak padan mah. Tak padan. 38 boleh. Maksud dia boleh kurang ke lah. Jadi kena ada juga minta kurang tu. Kecuali ada tempat tak minta kurang lah. Kedai runcit, dia ada tulis harga. Tapi beli dah cukup RM10. Kurang sikit boleh kot. Ada orang Melayu kita, dia adakan dia punya tempat dia lah. Pasar raya tak minta kurang. Pasar raya tak minta kurang. Pergi kat cashier tu minta kurang. Bayar ada 300. 200 kot. Banyak ni, beli banyak ni. Takkan tak boleh 200 kot. Dia nak berkeli kat situ. Kawan tu cashier je, bukan dia berniaga, bukan dia token pun kan. Jadi macam tu. Tapi kalau berniaga hak jenis runcit, jenis hak duduk tepi jalan dan sebagainya, ada benda yang kadang kita kena minta kurang. Ya, minta kurang itu hak kita. Tapi jangan berlebihan sampai menyebabkan jadi zalim balik kepada orang tadi. Itu saja. Kita tahu harga misil, harga umum pada waktu tu berapa ringgit. Jangan minta sampai kawan tu bankrupt. Jangan. Lagi tak kurang macam saya nak, saya tak akan bagi. Ada seorang pakcik ni pergi kedai, minta kurang. Kalau Cina tu letak 40. Dia buat kurang 20. Bukan 20. Dia minta 10 apa. Teruk lagi. Dia kata, berapa ni harga ni? 40 dia kata. 10 kot tu dia. 10. Dia kata, tak boleh pakcik. Mana boleh? Okeylah 15 dia kata. 15 pun tak boleh. 20 lah 20 pun tak boleh. Aku dah 3 kali dah naik harga ni dia kata. Hang sekali pun tak turun ni. Faham ni? Aku dah 3 kali dah naik. Hang sekali pun tak turun. Hang naik pun tak padan. 10 naik 15. 15 naik 20. Mana nak padannya, teruk sangat. Tengok keadaan. Kita nak minta kurang, kena minta tengok keadaan balik. Itu cara macam tadi lah. Cara macam kawan tadi. Boleh je kalau nak bagi terus. Tak, dia nak bagi bila dia ada. Tak sama dengan orang yang waktu tak ada, dia bagi. Sebab tu beri ketika tak ada. Bukan bagi kat sini. Bukan bagi kat sini saya maksudkan. Mana-mana sekalipun. Dengan orang ke, dengan orang miskin dan sebagainya. Jangan berkira. Ketika kita tak berkira dengan orang, insya-Allah Ta'ala takkan berkira dengan kita. Yang tu dulu. Jangan berkira. Bagi saja. Itu. Baik. Jadi hakikah syariat maksud dia apa dia? Wujudul af'al lillah.
kita mengadakan perbuatan tersebut untuk Allah. Saya sembahyang. Saya sembahyang kerana apa? Kerana melaksanakan perintahnya Allah. Tamam? Dan syarat dia dengan apa? Dengan ilmu. Dengan wasitahnya, dengan perantaraannya Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk terang begini. Cara nak buat dia, yang ini jangan dibuatkan sekian. Manakala haqiqah, apa dia maksud haqiqah? Syuhudul af'al billah. Memandang perbuatan tadi billah, bisababillah. Apa sahaja daripada Allah. Jadi kalau orang pandang macam itu, insya-Allah dia tidak akan rasa buruk sangka dengan apa sahaja. Saya cerita tadi Ibrahim bin Adham tak habis. Ibrahim bin Adham lalu dekat pasar, tengok ada daging bakar. Kawan pun berhenti nak beli daging tadi. Waktu beli, dia tutup kepala dia ni dengan kain. Beli, bayar duit. Bila dah bayar, tiba-tiba dengar ada orang jerit, kata ada pencuri. Pencuri tu pandai, lari-lari pegang dia. Kawan baju teruk pada pencuri tu lagi. Baju dia compang-camping, terkoyak. Sidi Ibrahim Adham asalnya anak raja. Patutnya dia ganti ayah dia, tapi dia tinggalkan dunia. Kerana inginkan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau dia. Waktu dia tengah duduk jahit di tepi pantai, tepi kolam, dia tengah duduk jahit. Lepas tu ada seorang mai tanya dia. Dia kata, kamu Ibrahim bin Adham. Macam mana kamu boleh tinggalkan dunia, kerajaan kamu, dan kamu pilih dengan jalan ni? Jahit baju guni. Baju guni ni pertama berat. Kalau kena hujan busuk. Yang ni pakaian yang dipakai oleh ahli Badar. Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Layla kata, saya jumpa 70 ahli Badar. Dan ke-70 mereka semuanya pakai baju guni. Baju suf. Baju guni ni buat daripada bulu binatang, kambing, yang kalau dipakai pada musim panas, gatai badan. Kalau dipakai musim sejuk, dia akan padan elok lah. Kalau pakai musim hujan, akan jadi busuk badan. Kerana hujan akan bertakung dekat kain tadi, payah nak kering. Lepas tu berat. Ini pakaian ahli Badar. Yang doa mereka mustajab. Semuanya. Ibrahim Adham pakai baju tu. Kita tak boleh pakai baju tu. Kalau masuk pakai baju tu kat sini, ya Allahu Akbar, jenuh garu. Gatai. Ambil guni tu lah. Guni lah ni tak ada, jarang dah tengok guni tu. Tu guni padi tu. Hak yang berbulu tu. Cuba ambil kerak buat baju, tengok apa pakai. Allahu Akbar. Jenuh garu. Tu baju jenis tu dipakai oleh para sufi yang terdahulu. Jadi bila dia tengah duk jahit tu, orang kata macam tu dekat dia. Kata, kamu tinggal kerajaan kamu. Kamu pilih keadaan hidup macam ni. Kenapa? Tengah duk jahit, terjatuh jarum dalam kolam. Jatuh jarum dia, karak tadi dalam kolam. Lepas tu dia kata apa? Wahai ikan, keluar balik jarum aku. Keluar semua ikan dalam kolam. Semua dekat mulut ikan ni ada mah. Jarum mah semua. Ni bukan cerita jarum mah yang Pak Long bang pokok tu. Ini cerita betul. Karamah beliau. Keluar jarum mah semua dekat mulut ikan. Dia ambil apa? Dia ambil jarum karat hak dia tadi. Dia tak ambil jarum mah. Dia ambil jarum karat. Jahit balik. Lepas tu dia kata apa kat kawan tadi? Kerana tu aku pilih jalan ni. Terkejut kawan tu. Padahal tak apa lah. Tak kata apa lah dia kata. Maksudnya kalau nak kaya, tiap-tiap hari dia boleh kaya. Dia boleh seru ikan tu, ambil jarum-jarum semua, pergi jual. Esok seru lagi. Tapi dia tak mau. Tu bukan jalan dia. Tapi hari ni, waktu berlaku kisah ni, dia ditangkap, dia pegang oleh pencuri tadi. Pencuri tu pula kata, siapa dia nak tangkap pencuri? Ni pencuri. Dia yang curi. Dia boh kat orang pula dah. Akhirnya polis tangkap. Ketua polis datang. Ketua polis duduk atas kuda. Pegang kayu, cotar dia tu, tibai kepala Ibrahim Adham. Tapi tak tengok dia siapa dia lagi. Duk katok ni, kamu curi? Katok. Kamu curi ya? Katok. Sampai terselak kain dia, klop ataupun baju burnus yang dia pakai tu, yang macam orang Maghribi pakai tu. Terbuka kain tadi, baru perasan rupanya Ibrahim bin Adham. Apa kata ketua polis ni? Ketua polis turun terus daripada kuda dia. Salam Ibrahim Adham, cium tangan Sidi Ibrahim Adham. Dan saya minta maaf sungguh-sungguh. Saya tak tahu kata tuan yang saya pukul. Kenapa tuan tak sebut langsung kata tuan bukan apa ni? Kenapa tak tunjuk langsung kata ni tuan? Kata mustahil orang macam kamu ni mencuri. Kata ya, bukan saya mencuri. Tapi saya biarkan kamu pukul, bukan kata kerana apa? Kerana bukan saya pandang kamu yang pukul saya pada waktu tersebut. Yang pukul saya pada waktu itu adalah Allah. Kenapa? Kerana tadi saya masuk ke dalam pasar dengan nafsu,
maka Allah datang menegur pada ketika ini. Maka saya anggapkan bahawa kamulah yang menjadi utusannya Allah untuk menegur saya dan memukul saya sebelum dipukul di akhirat nanti. Ini yang panggil syuhudul af'an lillah. Memandang semua perbuatan daripada Allah. Pandang yang tu, insya-Allah semuanya tenang. Yang ni yang payah kita nak pandang. Nak sampai kepada hakikat ni yang payah. Yang tak sampai hakikat ni lah yang bunuh diri. Yang kenapa? Kerana dia tak nampak kepada hujung yang diberi Allah yang bagi kepada waktu tersebut. Dan mustahil Allah Ta'ala bagi sesuatu tadi semuanya tak elok. Mesti ada yang elok dan mesti ada yang bagi ujian kepada kita dengan perkara tersebut. Jadi waktu orang jadi stres dan sebagainya kerana tidak memandang ini. Tidak memandang af'al ini lillahi subhanahu wa ta'ala. Tamam? Dan walistislam. Hakikat ni pada juga menyerahkan li ghalabatil ahkami bi taqdirin la bi wasitah. Menyerahkan hukum hakam ni dengan takdirnya Allah, bukan dengan wasitah, bukan dengan perantaraan sesuatu. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak akan mempersoalkan perkara tersebut. Karena semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena la yusalu apa dia dalam Quran Allah Taala sebut? Macam mana? Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Apa dia? Wahum yus'alun. Macam mana? Macam mana? Zaid? Dia macam mana? La yus'alu amma yaf'alun. La yus'alu amma yaf'alu wahum yas'alun. Mereka tidak ditanya, Allah tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Yang ditanya siapa dia? Kita. Mereka yang ditanya dengan apa yang mereka lakukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu lagi pada perbahasan yang seterusnya, iaitu wa tariqatun akhdhun bi ahwata kal wara wa azimatin kariyadatin mutabattila. Dan tariqah itu pula adalah berpegang dengan yang lebih berhati-hati seperti warak, dan berpegang dengan yang azimah seperti melakukan riyadah sufi, hal keadaannya memutuskan hubungannya daripada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bahaskan apa dia tariqah pada minggu hadapan, hari Jumaat, pada waktu yang sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.